أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan sihat, diberikan kelapangan jiwa, diberikan kelapangan waktu untuk sama-sama kita terus menuntut ilmu. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, pada pagi ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan buat kita bersama untuk berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga, iaitu menerusi majlis ilmu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih sidang penonton sekalian kerana tidak pernah terlupa dengan temu janji kita setiap pagi jam 6.30 pagi menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada hari ini kita bertemu lagi di dalam edisi 11 Oktober 2020 bersamaan 23 Safar 1442 Hijriah. Dan hari ini, hari Ahad, sudah semestinya ramai daripada kalangan kita yang berada di dalam mood bercuti pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini kita mengambil kesempatan di samping kita meluangkan masa bersama dengan keluarga, di samping mana kita bertemu dengan mungkin dengan sahabat-sahabat kita, dengan jiran tetangga kita, dalam masa yang sama, jom sama-sama kita raih dan rebut peluang untuk kita tambahkan ilmu bagi memperbaiki diri kita setiap hari. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, bertemu lagi kita pada pagi ini, dan sebelum mana kita nak meneruskan dengan agenda ataupun perbincangan tajuk kita pada hari ini, jom sama-sama kita lihat sedikit di antara statistik yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam. Terdapat sebanyak 374 kes baharu dan 372 daripadanya adalah merupakan kes penularan tempatan. Dan duka cita dimaklumkan bahawa terdapat 3 kes kematian baharu yang menjadikan jumlah keseluruhan 155 kes kematian. Jadi salam takziah diucapkan kepada keluarga si mati. Mudah-mudahan ianya menjadikan salah satu iktibar buat kita bersama agar sama-sama kita terus meningkatkan kawalan kendiri kita, seperti mana pesanan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekiranya kita tidak ada sebarang keperluan untuk berada di luar, sama-samalah kita sentiasa kekal berada di dalam rumah. Dan khususnya buat sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang berada di Sabah, jom sama-sama kita doakan agar mereka semua diberikan keselamatan dan juga kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada pandemik COVID-19 ini. Dan insya-Allah dengan setiap kali kita menunjukkan disiplin, insya-Allah ianya akan menjadi salah satu asbab kita mampu untuk memutuskan rantaian ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, insya-Allah seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan dan untuk kita sama-sama mencari jawapan di sebalik persoalan-persoalan yang timbul di dalam hati dan juga sanubari kita. Dan insya-Allah pada pagi ini satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan akidah. Apabila kita menyebut berkaitan dengan akidah, ianya merupakan sesuatu yang cukup penting bagi kita. Sebab apa? Kalau tersalah akidah, tersalah pegangan, maka kita akan menjadi tersesat dan akhirnya apabila berlakunya kesesatan, tempat akhirnya adalah di neraka Allah Subhanahu taala wa iyyazubillah. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan topik berkaitan dengan perosak akidah. Jadi apakah bezanya di antara rosak akidah dengan terbatalnya akidah? Itu semua kita akan mendapatkan penjelasan dengan salah seorang panelis, salah seorang pendakwah yang cukup tersohor dan juga merupakan seorang pensyarah di sebuah universiti, iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir kita. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat-sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Itulah Ustaz. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, perosak akidah, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun boleh meninggalkan pesanan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp di talian 011-1233-6480 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah soalan-soalan yang menarik, soalan-soalan yang jarang-jarang didengari, kita akan ambil untuk diajukan kepada Al-Fadil yang berbahagia doktor kita untuk sama-sama kita mendapatkan jawapannya insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, sidang penonton yang dihormati sekalian, Ustaz, kami ingin semua mendengar sedikit pendahuluan, tausiah ringkas, muqaddimah berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, perosak akidah. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Terima kasih yang dihormati Da'i Luqman. Seterusnya sidang penonton muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini dia ada masa dia naik dan ada masa iman kita ini turun. Karena kaedah dia al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman ini bertambah dan iman ini naik. Macam mana iman kita bertambah? Iman kita bertambah dengan kuatnya keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah dan kuatnya kita melakukan amal ibadah. Dan iman kita berkurang bila kita lemah dari sudut iman, ya. Dan amal ibadah kita pun akan berkurang ketika itu. Jadi kelemahan iman ini disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Maknanya ada iman tengah kuat, keyakinan kita kuat, dan ada keadaan iman kita makin lemah. Jadi bila kita sebut masalah merosakkan akidah, ya, merosakkan i'tiqad kita, merosakkan iman kita ini, dia ada benda-benda yang boleh melemahkan keyakinan kita, akidah kita, ya. Dan dia bukanlah kita nak bicara sampai terbatalnya akidah itu. Sebab bila terbatalnya akidah itu, dia terkeluar daripada Islam. Maknanya kita ada iman, kita ada kufur, terkeluar, terbatalnya akidah, terbatalnya iman. Maka kita berada dalam golongan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ini kita belum sampai kepada tahap terkeluarnya daripada iman itu. Belum tahap kafir lagi. Kita pun tak naklah mudah-mudah nak kafirkan orang. Ini kafir, ini kufur. Sedangkan dia masih lagi bersolat dan sebagainya. Tapi kita nak jaga supaya jangan sampai rosak akidah, rosak iman kita. Kerana ada keyakinan ataupun i'tiqad yang bersalahan dengan i'tiqad Islam. Ada perkataan yang kita ungkapkan itu perkataan yang salah, yang tak betul, yang dosanya besar, mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi semua ini dia boleh merosakkan amal soleh kita dan dia boleh merosakkan akidah kita, ya. Jadi tuan-tuan, perkara yang besar, ya, kita nak jaga hifzuddin, jaga agama kita. Dan nak jaga agama ini adalah kita nak jaga iman, kita nak jaga akidah kita. Oleh kerana itulah disuruh, ya, di dalam satu riwayat kalau tak silap, disuruh kita ini memperbaharui iman, ya, supaya memperbaharui iman dengan kalimah la ilaha illallah. Dan dalam hidup kita pun Da'i Luqman tak lepas daripada la ilaha illallah. Bila kita nak semayang ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lafaz-lafaz yang menguatkan iman kita, kita sebut Allahu Akbar dan sebagainya. Jadi saya nak ringkaskan maknanya, kita nak jaga supaya jangan iman kita tu tercalar, jangan akidah kita itu rosak, kita beriktikad dengan benda-benda yang salah, benda-benda yang batil, dan akhirnya lama kelamaan kita terkeluar daripada kerangka iman.
Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi itulah seperti mana yang dikatakan oleh yang berbahagia Dr. sebentar tadi. Jaga iman agar tidak merosakkan akidah kita. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, jom sama-sama kita nak meraihkan soalan. Tapi sebelum tu Ustaz, Ya. nak bertanya Ustaz. Adakah perbezaan di antara merosakkan iman ataupun perosak iman dengan terbatalnya iman tu? Apakah perbezaan antara kedua ni Ustaz? Rosak iman ini dia secara mudahlah kita kata belum sampai kepada terbatal. Belum batal lagi. Kalau batal tu dalam istilah Arabnya disebut sebagai naqidul iman, min nawaqidil iman, di antara pembakar yang membatalkan iman. Maknanya kalau pembatal iman ni kita i'tiqad adanya Tuhan selain daripada Allah, itu batal iman kita, ya, terbatal akidah kita, terbatal iman, ya. Sedangkan kalimah syahadah la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan melainkan Allah, kita beriktikad ada lagi Tuhan, ya, selain daripada Allah, ya. Jadi kita dah duk minta COVID ni lama tak lega-lega lagi, baik kita minta Tuhan lain pula kot, ya. Jadi bila kita ada i'tiqad yang begitu, ini membatalkan iman kita sebab menafikan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Kita tidak membenarkan Muhammad tu bukan Rasulullah. Muhammad bukan Rasulullah. Sedangkan rukun imannya kena beriman kepada para nabi, dan dalam beriman kepada nabi itu ialah mengakui kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku Muhammad tu bukan Rasulullah, dipuja Muhammad tu. Ini membatalkan iman kita. Manakala yang merosakkan ini dia tidak sampai kepada tahap yang sebegitu. Dia masih lagi kita kata seseorang yang tidak membatalkan tidak melaksanakan sembahyang fardu wajib, dia tidak melaksanakan, dia insya-Allah tak terbatal imannya. Iman tu ada. Tapi bila dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, dia merosakkan iman. Iman makin lemah, ya. Itu dari sudut perbuatan, ya, dari sudut perbuatan. Jadi pertengahan di antara iman dan kufur ini dia ada benda yang boleh merosakkan. Kita bimbang merosakkan itu terlalu banyak dan sampai kepada terbatalnya iman, kita tidak dikira beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi terbahagi kepada tiga, ya, seperti yang kata Ustaz juga, iaitu daripada sudut i'tiqad dan juga daripada sudut perlakuan dan juga perbuatan ataupun perkataan yang dilafazkan. Itu semua mampu untuk merosakkan akidah dan juga iman kita. Mudah-mudahan kita sama-sama mengambil cakna tentang perkara ini agar kita tidak tergolong di dalam golongan orang yang merosakkan akidah kita sendiri, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, kita nak meraihkan persoalan yang pertama daripada penonton setia kita daripada Facebook Tanyalah Ustaz TV3, Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang dimaksudkan dengan perosak akidah dalam syariat Islam? Yang keduanya, bagaimanakah ciri-ciri akhlak dan pegangan Muslim yang menjadi perosak akidah? Dan yang ketiganya, apakah kategori perosak akidah yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi murtad? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perosak akidah ini yang boleh membawa kepada murtad, ya. Contoh mudah tadi, kita tidak solat, ya. Bila tidak solat ini, ya, dia satu dosa yang besar, ya. Tetapi bila kita tanya kepada seseorang, kenapa kamu tak solat? Kenapa kamu tak solat? Dia banyak sangatlah. Banyak sangat ya. Dan adakah solat tu wajib? Kita tanya. Ya, solat tu wajib. Ya. Habis kenapa tak solat? Mudah lagi, ya. Tak sampai hidayah. Tak sampai hidayah lagi, ya. Dia banyaklah. Tapi ada masa dia solat, nampak sekali-sekala sembahyang Jumaat. Nampak tengah iman dia kuat tu, kan. Dia bersolat, kan. Hari Zuhur tu ada je kita pergi solat, ada. Hari ni ada pula, alhamdulillah hari ni ada, kan. Lepas tu hilang 2 minggu, kan. Tak solat, kan. Tapi dia i'tiqad, ya, ada. Sembahyang tu wajib, cuma dia belum melaksanakan lagi, ya. Cuma bila sampai satu peringkat dah lama-lama tinggal, kita tanya dia menyatakan solat tu tak wajib, kan. Ini mengarut semua ni, kan, rugi masa, kan. Jadi bila dia sampai menghalalkan perbuatan tidak solat fardu, menghalalkan perbuatan tidak solat fardu, ini membatalkan iman.
Jadi mula rosak imannya, rosak akidah sikit-sikit tak semayang. Tapi masih lagi la ilaha illallah, masih lagi tauhid, kan? Tapi bila dia menolak kewajipan semayang, ini membatalkan. Jadi situ dia jadi lemah iman. Sebab bila kita buat maksiat, kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita senang nak melakukan perkara yang amat-amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu saya nak tengok tentang tadi masalah perosak akidah yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad, ya. Kemudian bagaimana sebelum kita nak masuk yang kedua tu, bagaimanakah ciri-ciri tu, kita nak raikan dahulu pemanggil kita di talian pada saat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ilyas kita ke pagi ni? Ya, betul. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat dan Luqman. Alhamdulillah sihat. Silakan dengan soalan pagi. Nizam juga. Baik, alhamdulillah. Silakan Tuan Ilyas dengan soalan. Soalan saya begini. Adakah perlu kita mendalami lebih dalam tentang Islam, iman, dengan ihsan? Dan juga perlukah kita mempelajari tentang ilmu tasawuf untuk memperkuatkan lagi keimanan? Kerana setiap amalan kita perlukan daripada dalaman hati. Dan minta pencerahan daripada doktor lah untuk berbincang lebih lanjut lagi tentang tasawuf hati ni untuk memperkuatkan akidah itu. InsyaAllah. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang menarik daripada Tuan Ilyas kita. Berkaitan ada dua soalan di situ. Tetapi saya rangkumkan kepada satu, iaitu berkaitan dengan adakah perlukah kita untuk mendalami ilmu Islam, iman, ihsan dan juga tasawuf. Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkataan iman, Islam dan ihsan dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi ditanya tentang iman, Nabi jawab 6 rukun iman. Ya, Nabi jawab 6 rukun iman. Nabi tak katalah 6 rukun iman tu. Tapi ringkasnya maknanya 6 rukun iman tu itu jawapan Nabi. Bila ditanya tentang Islam, Nabi jawab tentang rukun Islam yang 5 itulah, mengucap 2 kalimah syahadah, solat dan sebagainya. Bila ditanya tentang ihsan, Nabi menyebut kamu melakukan ibadah seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika tak boleh sampai ke tahap itu, Allah melihat kamu. Jadi memperdalamkan pengetahuan kita tentang iman, Islam dan ihsan satu perkara yang perlu. Sebab kita nak dalamkan iman kita, keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari akhiratnya, dengan bertambahnya ilmu, ya, insya-Allah keyakinan kita makin bertambah kuat, ya. Sebab itu minta doa kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Tambah ilmu. Sebab itu kita perlu hadir majlis ilmu, kuliah ilmu, banyakkan pembacaan dan sebagainya. Begitu juga tambah tentang Islam, tambah tentang ihsan, ya. Ini satu perkara yang penting untuk menjaga akidah kita supaya tidak rosak, ya. Dan ilmu tasawuf pula konsepnya adalah daripada ihsan, ya. Kerana bila Nabi sebut tentang iman itu, para ulama menyusun ilmu yang dinamakan sebagai ilmu tauhid, ilmu akidah. Apabila Nabi SAW menyatakan tentang Islam, ya, para ulama menyusun ilmu yang dinamakan sebagai ilmu fiqh, ya, ilmu fiqh, cara nak melakukan amalan, cara zahir dan sebagainya. Bila Nabi SAW sebut ihsan, daripada asas ihsan inilah para ulama menyusun ilmu yang dinamakan sebagai ilmu tasawuf. Ada istilah yang lain. Misalnya ada istilah ilmu tazkiyatin nafsi, penyucian jiwa, ya. Tak kisahlah sama ada tazkiyatin nafsi ataupun yang masyhurnya namanya ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ini maknanya punca daripada ihsan, dan ilmu tasawuf ini diambil daripada Al-Quran dan diambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu seorang ulama As-Siddiq Al-Ghummari, kalau tak silap, dia tulis satu kitab namanya Al-I'lam bi anna at-tasawwuf min al-Islam. Ya, satu pemberitahuan, satu pemakluman bahawa tasawuf itu adalah daripada Islam. Maknanya ilmu tasawuf itu sandarannya, dasarnya daripada Islam. Cuma tasawuf yang kita nak bawa sepatutnya tasawuf yang benar, tasawuf yang
berpandukan kepada Al-Quran dan berpandukan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang yang bawa tasawuf ini kadang-kadang cerita terbang atas langit, kan? Cerita terbang atas langit, dalam kitab cerita dia travel di langit yang kelima, langit yang keenam. Cerita kepada anak murid dia kata, wahai Tuan Syah, aku pula travel langit ketujuh. Masya-Allah. Tasawuf yang sebegini tak perlu, ya. Ini satu tasawuf yang cerita langit-langit, cerita di alam roh dan sebagainya, tidak perlu, ya, kerana dia tidak menambahkan iman, tidak menambahkan amalan. Satu. Yang kedua, tasawuf tentang cerita tentang roh, cerita tentang langit-langit, terbang di langit sana, aku pergi lihat syurga, aku lihat neraka dan sebagainya. Kalau ada. Kan? Tidak dapat dibuktikan. Siapa nak cari bukti? Kata apa, Tok Syekh ni, ustaz ni cerita betul ni, dia pergi tengok syurga, pergi tengok neraka ni. Siapa boleh cerita? Siapa nak pergi balik? Siapa nak pergi tengok? Kan? Tak boleh nak buktikan. Tak boleh nak buktikan. Dan tak dapat faedah. Tak boleh nak buktikan. Jadi kita nak bawa tasawuf yang simple, tasawuf yang mudah, yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu madrasah tasawuf yang terbaik antaranya tasawuf yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya. Jadi maknanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Bidahidatul Hidayah, dibawa yang mudah-mudah, cara nak berlakukan amal, cara nak bersihkan hati kita, ya, daripada sifat-sifat yang tak elok dan sebagainya, ya. Kerana dalam Quran sebut tentang hati ni, ya, illa man atallaha biqalbin salim, mencuri orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Tentang masalah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah orang yang berzikir pada Allah itu menenangkan hati. Jadi tasawuf itu penting. Kerana fiqh dia zahir, tapi tasawuf ni nak bagi kita tawaduk, merendah diri, tidak riak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, itulah di antara penerangan yang berbagi doktor berkaitan dengan tasawuf yang benar. Iaitu, jadi insya-Allah pastikan kita sama-sama pandai memilih dalam kita nak menuntut ilmu tasawuf dan sebagainya. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian, banyak lagi persoalan berkaitan dengan perosak akidah ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru, sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, ruang bicara untuk kita sama-sama menambah dan meningkatkan ilmu kita. Mudah-mudahan ianya menjadi pedoman buat kita bersama. Jadi alhamdulillah sidang penonton sekalian, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat sekumpul kita daripada Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagainya yang pada saat ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa, keluar terlebih dahulu, pergi ke gambar poster saya dengan yang berbahagia Dr. Nizam kita, boleh bertanyakan soalan-soalan di ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut. Dan jangan lupa untuk melaksanakan tanggungjawab kita dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan cara yang cukup mudah. Hanya sekadar kita menekan butang kongsi, insya-Allah kita sudah pun melaksanakan tanggungjawab kita dalam menyampaikan ilmu buat mereka yang tersayang di sekeliling kita, insya-Allah. Jadi saudara penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa, boleh untuk mungkin seterus di talian yang tertera di kaca televisyen. Jadi jom sama-sama kita naraikan soalan yang berikutnya daripada Facebook kita, daripada Pak Su Li Romli. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dan merahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, adakah mereka yang membawa ajaran sesat itu dikatakan perosak akidah, dan adakah budaya barat sedikit sebanyak menjadi penyebab rosaknya akidah pada hari ini? Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan doktor. #biar tahu, jangan keliru. Silakan doktor.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua perkara sini, iaitu yang pertama soal ajaran sesat, yang keduanya budaya barat. Ya, ya betul, ajaran sesat ni makna kalau dah difatwakan sebagai sesat, dia merosakkan akidah kita. Dia beriktikad perkara yang tak benar tentang agama Islam. Ya, tuan-tuan, bila kita kata ajaran sesat ni, maksudnya ialah ajaran yang dalam kerangka Islam, tapi dia bawa bertentangan dengan agama Islam. Ya, bukan kita maksud agama yang di luar daripada Islam, tidak. Ya, agama Kristian itu lain, itu di luar daripada lingkungan Islam. Tapi yang kita difatwakan sebagai sesat tu, dia berada dalam lingkungan Islam. Lingkungan Islam, dia masih lagi mengucap dua kalimah syahadah, tapi dia ada i'tiqad dia ada amalan dia. Ya, misalnya kita kata dalam ajaran sesat, ya, buat ibadat sampai yakin. Buat ibadat sampai yakin. Kalau sudah yakin, tidak perlu lagi buat ibadat. Ya, saya dahaga ni, haus sangat, saya pun minum air. Minum sampai hilang haus. Okay. Minum sampai hilang haus. Kalau dah hilang haus, yakin berhentilah, kan? Jadi buat ibadat sampai yakin. Kalau dah yakin, berhenti. Jadi orang yang masuk ajaran ni, dia mula semayang dia kuat, dia rajin baca Quran, bulan pertama, bulan kedua, lepas tu dia tak buat dah. Pasal apa? Pasal kami dah sampai level yakin. Masya-Allah. Guru kami kata kalau dah yakin tak perlu lagi. Kerana Allah, dia guna perkataan Allah. Dalam Quran Allah kata sembah Allah sampai yakin. Yang ni yang sesat ni. Dia merosakkan sebab orang tu dah tak semayang, orang tu dah tak puasa, orang tu tak baca Quran, orang tu tak buat apa dah. Kan? Pasal dah keyakinan yang tu. Ini sesat, tak betul. Ini merosakkan akidah kita, ya. Begitu juga dengan budaya barat. Kita tengoklah budaya mana tu. Kalau budaya barat tu menepati janji, itu tak merosakkan. Itu baik. Itu baik, kan. Budaya barat yang kita kata menjaga kebersihan, ya. Kita tengok dia jaga alam dan sebagainya, itu tidak merosakkan akidah. Itu satu yang perkara yang baik. Tapi budaya barat yang mungkin dalam istilah masyarakat kita, dia kata budaya kuning. Budaya kuning, budaya-budaya yang tak elok, ya, yang bertentangan dengan nilai agama, ya. Kita kata budaya tak berkahwin, duduk sekali lelaki perempuan, ya. Ini boleh merosakkan iman kita. Duduk sekali, ya. Budaya bebas, bergaul dengan bebas, ya. Tidak ada batas, ya. Seks bebas, ya. Yang penting kita suka sama suka, ya. Kita tak rogol. Jadi ini budaya kuning, budaya yang tidak elok. Tapi kalau budaya yang baik tadi, menepati janji apa semua, itu tidak ada masalah, kan? Dan Islam menerima budaya-budaya yang baik itu daripada siapa tidak menjadi masalah. Kerana al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah, benda-benda baik ni adalah barang hilang daripada orang yang beriman. Jadi kalau kita tengok budaya baik dari Jepun, sila ambil. Budaya baik daripada Eropah, sila ambil. Tapi kalau ada budaya yang bertentangan dengan nilai agama, ataupun bertentangan dengan nilai-nilai baik ketimuran kita sebagai contoh, itu mungkin kita kena tolak, dan kita bimbang ada yang sampai kepada tahap merosakkan akidah kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi budaya-budaya barat ataupun budaya-budaya yang baik, ya, dan yang tidak merosakkan akidah ini boleh kita sama-sama untuk kita ikuti. Dan benda-benda yang nampak buruk, yang nampak sangat bercanggah dengan cara pengamalan kita, maka perlulah kita hindari, kerana itu mampu untuk merosakkan akidah kita. Terima kasih doktor di atas penjelasan tersebut. Jadi yang bagus doktor, kita pada saat ini juga ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan Dr. Nizam Abdul Kadir. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Dai dan Doktor sihat, ya. Alhamdulillah sihat. Sentiasa bersemangat pagi-pagi ni. Bila mendengar suara-suara Tuan Haji Omar lebih bersemangat. Alhamdulillah Dai. Jadi soalan saya begini Doktor, ya. Dalam kehidupan seharian kita ni Doktor, ya. Ialah kita biasa kita belajar matematik Doktor. Kalau matematik di dunia ni 6 tolak 1 dia jadi 5. Jadi kalau dalam matematik dalam agama Islam
dia tak jadi begitu. 6 tolak 1 dia jadi kosong. Contoh rukun iman yang dikatakan 6 perkara itu. Dan apabila kita menolak satu, contoh percaya kepada qada dan qadar, doktor. Ini ialah salah satu daripada rukun iman. Dan inilah yang banyak kita mengambil remeh perkara macam ini. Contoh, kita berilah dalam pemilihan menantu ni, doktor. Ini yang banyak berlaku, doktor. Jadi apabila dia tidak memilih menantu bukan pilihan ini, mereka tidak dapat menerima. Dan sekaligus mereka menolak ketentuan ajal maut, jodoh pertemuan ajal maut di tangan Tuhan. Ini yang ditentukan. Dan apabila qada dan qadar, ketentuan Allah ditolak, mereka menolak rukun iman. Dan bila menolak rukun iman, 6 tolak 1 jadi kosong. Jadi apakah ini juga boleh menjadi perosak akidah apabila kita menolak ketentuan Allah, menolak yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu soalan saya, doktor dan dai. Terima kasih banyak, doktor dan dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar. Satu soalan yang cukup berkualiti seperti biasa. Soalan yang cukup menarik berkaitan dengan rukun iman, 6 tolak 1 sama dengan kosong. Dan juga yang diberikan contoh oleh yang beragi Tuan Haji Omar kita, ya, doktor, berkaitan dengan pemilihan menantu. Jadi ada juga, nak kaitkan juga, doktor, berkaitan dengan sekarang ni, ada juga orang-orang yang beranggapan tak berkahwin ni sebab tak sampai seru ataupun tak sampai masanya lagi. Adakah itu juga mampu menjadi perosak kepada akidah, doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ilmu matematik itu betul lah, tidak ada masalah, ya. Cuma dalam bab akidah ini kita nak kena complete set, ya, iman kita itu, ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada akhirat dan beriman kepada qada dan qadar ni. Jadi kalau rosak salah satu itu, dia terbatal, ya. Kita beriman kepada hari akhirat tapi tak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Kita beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi itu semua masalah-masalah besar dalam iman kita itu, ya. Kemudian masalah masyarakat itu yang kita rasakan macam tidak menerima qada qadar itu, ya. Saya ingat bukanlah tidak menerima, ya. Bukan tidak menerima, bukan menolak ketentuan qada dan qadar. Tapi ialah perasaan manusia itu, ya. Kadang-kadang kena COVID, Allah, kenapa dia mula kan, ya. Kenapa aku yang kena, kenapa bukan orang lain? Tak orang sebelah. Kenapa bukan orang sebelah? Aku tak ada apa, kenapa aku yang kena, kan? Ya, awak tak redha ke qada qadar? Redha, yang dalam hati tu redha, tapi duk tulis dalam media sosial tu macam tak redha lah, kan. Macam meluah perasaan. Macam meluah perasaan. Dapat menantu, ya. Allah, kenapalah aku dapat orang ni jadi menantu aku, kan pula. Ni menantu ke hantu ni? Kan? Jadi itu saya yakin kalau tanya dalam-dalam ni tak redha ke dengan qada, tak beriman ke? Beriman. Cuma ini fitrah manusia. Fitrah manusia ketika itu dia ada benda yang dia terpendam tu dia cuba luahkan dan sebagainya, ya. Ya. Jadi saya yakin tidaklah sampai kita kata menolak qada dan qadar, cuma itu keadaan manusia, ya, keadaan manusia. Sama juga tentang masalah menolak perkahwinan dan sebagainya. Saya ingat tidak ada masalah pun, ya. Belum sampai jodoh lagi, sebab kita tak tahu jodoh kita ni, ya. Kita tak tahu jodoh kita. Kenapa belum kahwin? Tak ada jodoh lagi kerana kita tak tahu jodoh kita kat mana, kan. Jadi itu satu jawapan yang eloklah, ya. Eloklah. Kalau kita kata kenapa tak kahwin lagi? Malas nak kahwin, bukan ada faedah pun. Kan, itu maknanya kuranglah beradab sikit, kan. Kalau yang tanya tu pak cik orang tua pula, kita jawab gitu, kan. Tapi kalau kita minta maaf tak ada jodoh lagi, tak sampai jodoh lagi, maknanya itu bahasa yang cantik dah. Bahasa yang berlapik, bahasa yang elok. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Omar kita. Jadi insya-Allah, doktor, kita juga ada Haji Tukino talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Nizam, Dai Luqman dan kru Tanyalah Ustaz. Saya Haji Tukino, Haji Muhammad Saleh daripada Kudai Johor, ya. Ya, Haji Tukino, kita apa khabar? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Mudah-mudahan saya doakan semua kru Tanyalah Ustaz dalam keadaan baik dan dijauhkan daripada penyakit yang sekarang ni sedang melanda mawak kita, Ustaz, ya. InsyaAllah. Juga Tuan Haji Tukino tempat kawasan. Amin. Kita doakan amin. Persoalannya, Ustaz, saya nak tanya. Di zaman Nabi, Ustaz, Nabi tak buat, tapi kita buat. Maknanya amalan-amalan Nabi tak buat, kita buat.
adakah boleh merosakkan akidah kita ke ataupun macam mana minta penjelasan daripada Ustaz pagi ini. Satu soalannya ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya-Allah. Ustaz biar tahu jangan kira tu aja kita satu soalan yang cukup menarik yang rasanya rata-rata daripada kita semua nak tahu. Tambah-tambah pula sekarang ni doktor kita nak berikan penjelasan kepada mungkin ada anak-anak muda kita yang sedang menyaksikan pada pagi ini berkaitan dengan hal tersebut. Adakah tak dibenarkan untuk kita melakukan semua perkara yang tak dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Itu ketika dahulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara mudahnya perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak ada contoh daripada Nabi, maka dia diistilahkan sebagai bid'ah. Ya, bila mana kita buat. Ya, kerana Nabi tak buat, dia jadi bid'ah bila kita lakukan. Tetapi para ulama ya semua setuju bahawa bid'ah ini tidak baik. Ya, semua ulama setuju ya. Ya. Tetapi perincian itu dia ada perbezaan sedikit sebanyak. Ya, perincian nanti dia ada perbezaan. Misalnya para ulama, ada ulama yang dia menerima satu konsep kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Itu sebahagian ulama ya. Misalnya kita zikir Allah, Allah duduk saja Allah, 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 duduk bersandar teringat Allah, Allah, Allah. Sebahagian ulama dia kaji tengok, Nabi sebut dah Allah, 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 Allah ni. Kan? Nabi tak sebut, bid'ah. Oh, tu bid'ah. Itu satu aliran pemikiran di kalangan para ulama. Ya? Sebab dia nak tengok Nabi betul-betul, contoh daripada Nabi. Tapi ada sebahagian besar para ulama, dia meluaskan dalil itu bukan semata-mata Nabi, tapi dia melihat kepada Al-Quran dan juga kepada Nabi SAW. Maka bila kata-kata contoh Allah, duduk saja saya bersandar ni, Allah, 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 Allah. Nabi sebut tak? Nabi tak sebut. Tapi Nabi larang tak? Tak larang. Nabi tak larang. Allah Ta'ala suruh sebut tak? Allah Ta'ala suruh sebut Allah secara umum ya. Udhkurullah. Sebutlah Allah. Zahir ayat tu zahir sebut Allah. Zahir ayat tak suruh sebut subhanallah. Zahir ayat tak suruh sebut alhamdulillah, sebut udhkurullah ya ayyuhallazina amanu udhkurullah. Sebutlah Allah. Zahir ayat. Kan? Kalau orang nak kata nak bangkang kata nak detail tak, itu tak, saya kata zahir ayat. Sebahagian ulama dia tengok Allah, apa salahnya sebut ya Allah, kan? Dari sebadan sebut da'i Luqman, bukan tak dapat apa, tak dapat pahala, kan? Dia ulang 20 kali da'i Luqman, nak buat apa kan? Allah. Dalam hati tu teringat Allah, tengok langit Allah. Besarnya dalam hati, besarnya kejadianmu. Allah. Tu. Dia mana? Bagi dia sebahagian besar para ulama, tak ada masalah nak sebut Allah, silakan. Tapi ada satu ulama, Nabi tak buat, tak suruh buatlah. Bid'ah, sesat. Itu aliran tu. Saya lebih cenderung kepada aliran yang melihat secara luas ini. Ya, selagi mana benda tu ada asas dalam Al-Quran, ada asas dalam hadis dan tidak dilarang oleh Nabi SAW, kita boleh luaskan lagi. Tidak ada masalah sekadar nak sebut Allah, Allah. Bukan maknanya kita tak sebut langsung subhanallah, kita sebut. Cuma ada masa saja kita nak sebut Allah, Allah, Allah ya. Itu konsep dia. Begitulah mana. Cuma kalau benda yang Nabi tak buat tu dan memang itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Misalnya dia buat puasa sunat hari Jumaat. Ya. Puasa sunat hari Jumaat. Kan? Puasa tu baik. Tapi pernah tak Nabi buat puasa sunat hari Jumaat? Saja-saja? Tak ada. Kecuali ada tarikh lah. Ada tarikh kan? Tapi memang dia macam puasa sunat hari Jumaat ni macam puasa sunat hari Senin tu. Dia nak buat tu. Kan? Dan ada hadis tak larang? Ada hadis Nabi larang. Jangan puasa pada hari Senin, hari Jumaat. Jadi ini kalau dia menganjurkan, jom kita puasa sunat hari Jumaat. Tiap-tiap minggu Jumaat puasa. Ini satu perkara bid'ah dan ada larangan daripada Nabi SAW. Yang ni tak eloklah kalau kita nak buat. Ya, pasal ada larangan daripada Nabi SAW. Tapi ada satu lagi benda yang lebih besar lagi
lebih besar lagi. Kalau yang puasa sunat hari Jumaat tu kita tegur elok-elok lah. Kan? Tegur elok-elok lah. Perbuatan tu tak apa kena lagi, tak apa cantik, tak apa elok. Tapi ada satu lagi benda yang lebih dahsyat, dia dilarang oleh Nabi dan bertentangan. Jadi doktor, sebelum nak beri penerangan tentang perkara tersebut, jadi sidang penonton sekalian nak tahu, jangan ke mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam siaran langsung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, pada pagi ini kita membincangkan satu topik yang cukup penting buat kita bersama berkaitan dengan akidah kita, iaitu perosak akidah. Jadi alhamdulillah, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, sudah pun beberapa ilmu ataupun input-input yang kita sudah kenali berkaitan dengan antara perkara-perkara yang mampu untuk merosakkan akidah kita, dan juga ada di antaranya perkara yang asalnya merosakkan dan akhirnya mampu untuk menjadi penyebab terbatalnya akidah dan juga iman kita. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik yang dibincangkan pada pagi ini, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen pada pagi ini. InsyaAllah, soalan-soalan yang menarik kita akan ajukan kepada yang berbahagia, doktor kita, untuk mendapatkan jawapannya, insyaAllah. Jadi, kepada sidang penonton yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk menekan butang kongsi agar ilmu yang kita dapat pada pagi ini kita mampu untuk sebar luaskan kepada insan-insan yang terdekat, insan-insan di sekeliling kita yang tersayang, insya-Allah. Jadi insya-Allah doktor, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, doktor ada nak menerangkan berkaitan dengan antara amalan yang tak dilakukan oleh Nabi yang lebih besar, seperti mana katakan doktor sebentar tadi. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi saya sebutkan tentang perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maknanya yang pertama tadi, Nabi tak buat tetapi tidak dilarang, tidak bertentangan dengan nas syarak. Sekadar kita nak sebut Allah, Allah ya. Kalau kita nak sebut ilahi lastulil firdaus a'la ya, itu tidak daripada Nabi. Tapi benda itu tidak bertentangan dengan syarak ya. Kerana bila kita baca isi kandungan ilahi lastulil firdaus itu adalah rintihan. Rintihan kita nak cerita, cuma kita cakap Arab lah. Cakap Arab. Bila cakap Arab ni orang kata jadi zikir lah kan. Feeling dia lain sikit. Kita sebut Melayu pun tak apa. Wahai Tuhan, aku ni tak layak untuk syurga ni. Pasal apa tak layak? Amal ibadat sikit ya. Kemudian kalau tak layak masuk syurga, kena masuk neraka. Aku tak kuat nak masuk neraka kan. Itu rintihan kita. Itu benda tu tak ada masalah. Sebut je lah. Sekali-sekala nak sebut dan sebagainya. Ada benda yang Nabi tak buat dan dilarang oleh Nabi. Ya, misalnya saya sebut tadi contoh sembahyang puasa sunat hari Jumaat. Saja-saja nak puasa. Setiap hari Jumaat nak puasa. Makna yang tu kita bagus tuan nak puasa elok dah. Cuma pelik sikit puasa hari Jumaat ni. Nabi tak buat. Nabi tak buat dan Nabi memang tak bagi buat. Puasa hari Jumaat saja, puasa hari Sabtu saja. Kalau nak puasa sunat, puasalah hari Senin, hari Khamis. Kita ajak dia pergi elok sebab dia buat benda baik tapi dia tersalah sikit. Tersalah sikit. Bukan salah besar, salah sikit. Kita betulkan sikit ya. Salah besar kalau dia tak puasa Ramadan. Oh, yang tu masalah. Itu salah besar. Itu masalah. Ini dia puasa, cuma timing dia tu, masa dia tak kena. Kita ajak dia elok-elok ya. Ada yang satu lagi yang memang yang benda yang bid'ah yang Nabi tak buat dan dia memang salah. Misalnya dia kita katakan cara bahagi harta pusaka. Dia tengok tak berapa cantik Nabi bahagi ni. Tak kena ni kan. Tak berapa adil Nabi bagi ni kan. Maka dia buat cara lain pula. Dia buat tu ikut paraid tu, bukan ikut hibah tak ada apa kan. Ni Allah Taala kata mak dapat satu, tak adil ni. Mak patut dapat banyak ni. 1/2. Ayah pun dapat 1/2 kan. Walid tak dapat. Mak tak kerja dapat lagi banyak.
Kan? Buat sendiri. 2/3. Ayah kerja, ayah dapat 1 kurang sikit. Masya Allah. Dia buat otak dia sini, faraid. Kan? Ini tuan-tuan, Nabi tak buat macam tu. Ini bid'ah. Kita buat benda baru bid'ah. Dan bid'ah itu Allah Ta'ala murka. Kerana Allah Ta'ala kata, wa man ya'sillah, siapa tidak patuh perintah Allah dalam bab bahagi neraka tu. Siapa taat, Allah bagi balasan baik. Allah Ta'ala kata, tilka hududullah, itu ketetapan Allah. Jadi maknanya bila kita lawan tu, kita buat yang sebaliknya, itu besar risikonya. Tapi yang kecil-kecil, Allah, rasa penat Allah. Sambil duk tengok, tanyalah ustaz, Allah. Pegang tasbih Allah. Tasbih Nabi tak pegang. Nabi tu. Tapi nak pegang tasbih alat kira, tak ada masalah pun. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itulah penerangan pada yang berbagai doktor kita. Terdapatnya pembahagian 3 bentuk bid'ah tu. Yang satu, perkara yang Nabi tak larang untuk dibuat, tapi perkara yang baharu tetapi Nabi tak larang untuk dibuat. Yang keduanya adalah perkara baharu yang dilakukan, yang dilarang oleh Nabi. Dan yang ketiga, yang paling besar sekali adalah perkara yang Nabi tak buat dan Nabi larang sekeras-kerasnya untuk dilakukan, dan juga ia bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi insyaAllah, jom sama-sama kita beralih dengan persoalan yang berikutnya menerusi aplikasi WhatsApp kita. Ada 3 persoalan di sini daripada Muhammad Cekpa kita, iaitu yang soalan pertama, ada orang kata takut kepada neraka tetapi seronok berbuat dosa, adakah rosak akidahnya? Yang kedua, bagaimanakah seseorang yang meremehkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan yang ketiganya, adakah mengambil sebahagian hadis dan mempertikaikan sebahagian yang lain akan merosakkan akidah? Dan yang keempatnya, meragui dan marah kepada ujian takdir, adakah akan merosakkan akidah? Daripada Tuan Muhammad Cekpa kita. Silakan doktor. Baik, yang pertama, kita takut neraka, takut, tapi kita tetap buat maksiat dan sebagainya. Orang ni orang penipu. Penipu ya. Sebab kalau kita benar, sudah tentu kita tak akan melakukan maksiat, melakukan dosa. Jadi kalau kita takut neraka, tapi kita masih lagi melakukan maksiat, melakukan dosa, ini kita munafik dari sudut amalan kita ya. Kita masuk dalam golongan kazib, golongan yang berdusta ya. Tak pasti sama ada mulut kita tu kita kata takut ni, betul ke takut ni? Sebab tengok amalan macam tak takut kepada neraka. Kan? Ini kita kan penipu ya. Ini boleh merosakkan, kita biar merosakkan, bukan batal, merosakkan akidah kita ya. Kemudian orang yang meremehkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks kita ini, kita tak boleh meremehkan sesiapa pun ya. La yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah kamu meremehkan, janganlah kamu memperlekehkan, menghina satu kaum, janganlah satu kaum menghina, memperlekehkan kaum yang lain, dan janganlah wanita memperlekehkan wanita yang lain. Boleh jadi kaum yang diperlekehkan, kaum yang dihina itu lebih baik dari kamu. Boleh jadi wanita yang diperlekehkan, wanita yang dihina lebih baik daripada kamu. Jadi konsep umum dalam Al-Quran dasarnya, kita jangan memperlekehkan mana-mana orang. Apatah lagi orang tu sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tengok dia rajin pergi masjid. Allah pergi masjid tu, ingat dia boleh masuk syurga senang-senang kan? Tengok orang tu dulu tak tutup aurat, sekarang mula nak tutup aurat. Allah kan? Bukannya boleh masuk syurga dan masa tu kan? Kita memperlekehkan orang nak buat baik. Dan Nabi SAW menyatakan, la tahqiranna minal ma'ruf. Janganlah kamu memperkecilkan, memperlekehkan benda baik sedikit pun. Benda baik jangan perlekehkan sikit. Jadi benda baik ni oranglah. Orang buat baik, mesti ada orang buat baik. Maknanya kita memperlekehkan kebaikan, kita memperlekehkan orang buat baik. Ya? Ini satu perkara yang tak baik. Ya? Dan bahkan jadi dosa lebih besar bila orang yang buat baik itu dia tinggalkan kebaikan kerana jadi tak termotivasi dengan kita. Dia dah mula pergi masjid, elok pergi surau, kita kata sekali. Dia tak mau pergi dah. Dia tak mau pergi dah. Dia rasa down, dia rasa jatuh, rasa malas nak pergi dah. Habis. Mana dua dosa kita? Satu dosa kita memperlekehkan orang nak buat baik. Yang kedua, dengan sebab perkataan kita perlekehkan itu, dia tak jadi pergi masjid dah.
selagi Tanggung dosa. tanggunglah. Jadi jangan kita buat yang perkara yang sebegitu. Yang ketiga, bagaimana orang yang ambil sebahagian hadis dan mempertikaikan sebahagian hadis yang lain. Kalau kita pertikaikan itu ada sandaran daripada perkataan ulama. Ya. Kita kata ni hadis ni tak sahih ni. Pasal apa? Pasal Imam Ibn Hajar kata tak sahih. Tak apalah. Hadis ni saya tolak, saya tak mau pakai hadis ni. Pasal apa? Pasal Al-Imam Al-Iraqi kata hadis ni tak ada asal. Tak apalah. Pasal kita ada sandaran daripada ulama. Tapi saya tak mau pakai hadis ni. Pasal apa? Hadis ni saya rasa tak sahih. Saya tak kena dengan saya. Saya tak kena dengan saya, tak sahih. Saya tolak hadis ni. Pasal apa? Saya rasa hadis ni tak betul ni. Rasulullah tak kata. Jadi siapakah kita untuk meletakkan hukum, kita nak tolak hadis ni, nak terima hadis ni. Bukan level kita, bukan martabat kita. Jadi benda yang sebegitu tak boleh. Benda yang sebegitu tak boleh. Tapi ada juga masalah satu lagi, makna menerima segala hadis. Masya-Allah. Pun jadi masalah juga. Hadis orang bawa hadis yang tak betul pun terima. Orang kata hadis Rasulullah terima. Itu tak betul juga. Tak boleh. Kita kena kaji juga. Jadi yang jadi masalahnya sekarang ialah hadis tu ada dalam kitab, hadis tu ada perawi dia, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan sebagainya, kita pertikaikan. Kita pertikaikan itu tanpa sandaran daripada ulama. Ulama kata betul hadis ni, kita kata tak betul. Kita salahkan ulama. Kita salahkan ulama, ya. Sedangkan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, ya. Jadi itu keadaan. Dan bila kita mempertikaikan, menolak sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, kita bimbang perkataan itu betul-betul perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tidak ada hujah menolak. Ulama kalau dia tolak, dia ada hujah. Dia kata hadis ni tak sahih. Katalah hadis tu betul sahih. Tapi dia ada hujah. Dia dah kaji sekian ijtihad dia. Kita tak ada hujah, kita rasa-rasa hadis ni tak sahih, ya. Jadi sebab itulah kita perlu kepada panduan daripada para ulama. Kalau ulama kata hadis tu sahih, kita terima. Ulama kata tak sahih hadis tu, hadis ni palsu, kita tolaklah. Kerana kita ada sandaran daripada para ulama, ya. Jadi jangan mudah-mudah menolak, ya, menolak sebahagian hadis, terima sebahagian hadis. Dan yang terakhirnya tentang orang yang ragu dan marah kepada ujian takdir, ya. Kita tengok keadaan lah, ya. Adakah dia marah ini berterusan ataupun dia marah tu pada kali yang pertama, ya. Kalau kena marah kali yang pertama tu, bila itu dia tak boleh, itu perasaan manusia, ya, perasaan manusia, ya. Tapi kalau masih lama lagi pun masih mempertikaikan, kenapa Allah Taala buat begini? Ya, kenapa dia menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Itu yang menjadi masalah tu, merosakkan akidah kita tu. Tapi kalau kena kali pertama tu dia meraung, dia menangis, kenapa aku begini, kenapa kemalangan? Itu kita kata fitrah manusia tu memang dia tak boleh tahan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Hanya sesungguhnya sabar itu pada dentuman yang pertama. Mula-mula kena tu boleh sabar, itu yang betulnya sabar. Kan? Tapi tak boleh sabar. Masa tu meraung, ya Allah kenapa engkau buat aku macam ni? Ketika itu kita faham perasaan manusia ketika itu, kan? Kita bagi dia slow sikit, cool, sejuk sikit, kan? Kita bercakap, ketika tu dia tak apalah, maknanya betul lah tu. Betul lah. Tapi kalau orang yang kuat iman sungguh, ketika mula kena tu dia tak ada masalah. Ya, cakap senanglah, cakap senang. Itu payah. Payah. Mana kalau imam betul-betul kuat, maknanya dia boleh sabar ketika mula tu. Tapi kebanyakan kita ni ya tak berapa kuat lagi. Mula kena tu kita rasa jatuh, kita rasa nak marah, tapi lepas kita sejuk sikit tu kita sedar ini ketentuan daripada Allah. Ya, insya-Allah tidak ada masalah. Insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, 4 soalan daripada Muhammad Cik Fah telah pun dijelaskan jawapannya oleh yang berbahagia doktor kita pada pagi ini. Insya-Allah sudah betul sekalian, sudah mestinya kita nak tahu lagi lebih lanjut berkaitan dengan topik kita Perosak Akidah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, sebentar saja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan perosak akidah. Jadi sudah betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun boleh untuk meninggalkan pesanan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp di talian 011123364480 ataupun boleh untuk terus ke media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Nampak gambar poster saya dengan yang berbahagia Dr. Nizam kita. Boleh untuk bertanyakan soalan di ruangan komentar gambar poster tersebut, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita teruskan di samping kita terus menjaga kawalan kendiri kita di dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jom sama-sama kita ambil peluang ini untuk terus meningkatkan ilmu kita. Dan salah satunya dengan menonton dan menyaksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, insya-Allah. Jadi jom sama-sama Ustaz, penonton sekalian, kita nak raikan soalan berikutnya menerusi Facebook kita daripada Puan Rahizah. Assalamualaikum Ustaz, Dr. Nizam Abdul Kadir, Da'i Luqman, penerbit program, semua kru-kru yang bertugas dan semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga di dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Fahaman liberalisme adalah satu fahaman yang menuntut kebebasan berfikir tanpa batasan dan menolak prinsip kebenaran agama Islam serta mengambil jalan mudah dalam beragama. Soalan saya, apakah fahaman liberalisme ini adalah merupakan satu fahaman yang menjadi perosak akidah remaja pada masa kini? Terima kasih. Mohon penjelasan dari Ustaz daripada Kak Zah daripada Cenur, Pahang. Jadi satu soalan yang menurut saya satu soalan yang cukup menarik berkaitan dengan liberalisme yang rasanya doktor zaman sekarang ni dia terlalu bercambah dengan besar. Apatah lagi ia mampu untuk memberikan kesan kepada anak-anak muda kita. Sila pandangan doktor. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Liberal ni secara mudah bermakna bebas, ya, bebas. Dan liberal ini bermaksud kita mampu menerima idea-idea yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru. Dan dari sudut bahasa dia sebenarnya baik. Liberal ni satu perkara yang baiklah. Makna kita menerima idea baru, ya. Dengar bagi habis tuan-tuan, ya. Menerima idea baru, menerima pembaharuan, tajdid, ya. Liberal ni kita menghormati idea orang lain dan sebagainya. Jadi dari sudut bahasanya liberal ni tidak ada masalah, ya. Tetapi liberal dalam masyarakat, ya, pahaman liberal dalam masyarakat Islam ini dia sampai kepada tahap melanggar nas-nas agama. Ya. Dia sampai melanggar dasar-dasar penting dalam agama Islam. Itu bila kita kata fahaman liberal ini dia melanggar, dia bukan menghormati idea orang saja, tapi dia melanggar dasar-dasar agama. Misalnya dalam fahaman liberal dia menyatakan, ya, bahawa semua agama sama. Semua agama sama dan macam soalan tadilah, seolah-olah menolak prinsip kebenaran agama Islam. Semua agama sama. Awak nak jadi ikut agama, ikutlah. Yang penting jadi orang baik sudah. Jadi orang baik sudah. Pasal kita kalau jadi Islam pun nanti Allah suka, Allah masukkan dalam syurga. Kalau tak Islam pun tak apa, nanti Allah suka, Allah masukkan dalam syurga. Pasal awak baik. Ini tuan-tuan berlawanan dengan nas dalam agama, iaitu innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Jadi bila kita kata tak, semua agama sama aja, semua baik, semua benar, semua Allah suka, semua. Allah kata innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam, tidak ada agama yang lain. Ustaz, dia sebenarnya pahaman liberal ni adakah dia kaitan dengan pluralisme atau lebih kaitan? Dia ada kaitan dengan bila liberal dia bawa kepada pluralisme, ya, semua agama sama. Kita menghormati semua agama. Dan konsepnya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu. Bagiku agama kamu. Kamu nak ikut agama apa? Silakan ikutlah agama kamu. Aku ikut agama aku. Tapi jauh di sudut hati kita, kita beriktikad hanya Islam agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Samalah kalau pengikut agama lain pun, kalau kita tanya dia agama dia betul tak, dia kata agama dia yang betul. Agama Islam tak betul. Itu masing-masing. Jadi kita nak agama Islam saja yang betul. Tapi kebebasan beragama, mana menghormati tempat ibadat itu disuruh di dalam agama. Tapi bila sampai liberal dia semua agama sama, tak ada masalah. Ini merosakkan akidah kita. Fahaman liberal dia sampai kita kata menghormati pegangan orang tu, dan dia meredai pegangan orang tu. Misalnya sampai tahap yang tadi sebut tadilah, faraid tadi tu, faraid ni zaman unta ni. Zaman unta ni kan, yang suami dapat 1/4, isteri dapat ini, zaman unta ni. Patut sekarang sama banyak lah, kan? Sama banyak kan? Suami isteri kerja. Suami isteri kerja kan? Dia bukan mempertikaikan nas Quran tu tak. Dia mempertikaikan nas Quran dari sudut zaman. Kalau pertikai Quran tu batal akidah dah. Ni ayat Quran ni tak betul ni. Ini batal akidah dah ni. Tak. Ayat tu konteks dia zaman unta. Sekarang kita zaman kereta. Dia dah lain dah tu. Jadi ayat ni tak apa, betul lah ayat ni, sesuai lah dengan zaman ni. Poligami. Zaman dulu bebas kan. Kan? Perempuan tak ada pendidikan. Jadi betul lah poligami lah. Boleh. Selamatlah kan. Sekarang pendidikan dah tinggi kan. Kita dah jauh 1400 tahun dulu dengan ayat poligami tu. Sekarang kita tak perlu pada poligami. Kan? Kita monogami saja. Monogami saja. Satu suami, satu isteri. Dan kalau suami dia nak pergi cari pelacur, pergilah cari. Tapi satu isteri sudah. Kan? Kan? Sebab dia bagi dia lebih baik dia cari pelacur daripada dia kahwin seorang lagi. Kan? Jadi dia nak benda macam tu. Mana dia menentang ayat Al-Quran yang membenarkan poligami. Kan? Dia menentang. Bagi dia tak sesuai dah zaman sekarang. Tak sesuai. Ini liberal yang sampai melanggar nas agama ni, mentafsirkan nas agama tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama. Tak ada ulama yang kata macam tu. Jadi ini yang kita nak jaga ni, sebab dia menggunakan akal secara melampau sampai melanggar nas agama. Ini yang kita bimbang. Ini boleh merosakkan akidah kita. Sebab bila kita i'tiqad ayat faraid ni dah tak berapa sesuai zaman sekarang, sesuai zaman dulu. Poligami dah tak berapa sesuai dah zaman sekarang, sesuai zaman dulu. Cara pakaian yang kita kata tutup aurat ni, ialah zaman dulu orang nafsu kuat, kenalah tutup aurat elok-elok. Kalau tidak dia kena rogol. Sekarang ni orang nafsu tenang elok, orang dah lebih bertamadun. Kan, kalau kita tak tutup aurat pun tak ada masalah. Macam tu. Kan? Jadi dia ada pemimpin. Jadi ini tuan-tuan, kita melanggar nas agama, ini merosakkan akidah kita. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti mana yang dikatakan oleh doktor sebentar tadi, liberal daripada sudut bahasanya itu bermaksud membuat satu maksud yang baik bagi kita. Tetapi liberalisme ataupun melanggar fahaman sehingga mana melanggar nas-nas syariat yang telah digariskan oleh agama, itulah yang harus ditolak dan harus kita perangi bersama. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan penjelasan Ustaz tersebut, kita mampu untuk hindari diri kita daripada terjebak dengan pemikiran liberalisme tersebut, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada Facebook, daripada Puan Ram Desaru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah golongan munafik, riak, sombong dianggap perosak akidah? Bagaimanakah untuk menghindari penyakit akidah bagi segelintir manusia yang tidak melihat kebenaran, sebaliknya terus tegar melakukan perbuatan menyimpang yang dilaknati Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penasihat Ustaz, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Soalan berkaitan dengan cara nak menghindari itu yang sebaik. Ustaz, doktor silakan. Baik, golongan munafik, riak, sombong ini penyakit hati. Penyakit hati. Ini yang peranan ilmu tasawuf tadi tu. Ilmu tasawuf, sebab kalau ilmu fiqh ni dia tak bicara sangat. Kalau kita semayang riak, fiqh kata sah, ilmu fiqh kata sah, tapi ilmu tasawuf dia tolak kerana penyakit hati ni. Kerana ilmu tasawuf dia nak mengubati hati kita supaya kita tidak riak, supaya kita ikhlas, kita tawadhu', tidak sombong dan sebagainya, jadi dia tak baiklah bila kita riak, kita munafik,
Munafik pula ada munafik dari sudut akidah. Ada munafik dari sudut amalan. Munafik dari sudut amalan, kita bercakap bohong, kita berjanji tidak tepati, itu munafik dari sudut amalan. Jadi yang penting kita nak hindari daripada perkara yang boleh mengurangkan pahala kita, merosakkan akidah kita. Yang keduanya, kita nak hindari penyakit akidah. Jadi ini kita kena gunakan orang yang tidak melihat kebenaran agama, kebenaran tauhid, kita nak kena gunakan apakah dalil yang sesuai bagi orang yang mempertikaikan itu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala bagi pelbagai dalil. Kadang-kadang bawa dalil daripada Al-Quran. Allah terbawa, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah, wahai Nabi, bawalah bukti keterangan kalau kamu benar. Bawa bukti itu nak membuktikan. Jadi kita boleh gunakan hujah Al-Quran. Nabi Muhammad dia tunjukkan bukan sekadar Quran. Nabi Muhammad dizahirkan dengan mukjizat, nak menunjukkan kebenaran. Kita tak adalah mukjizat. Tak adalah. Tapi Allah Ta'ala bagi benda yang lebih kekal. Yang kekal iaitulah Al-Quran dan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala suruh kita menggunakan akal fikiran. Jadi akal fikiran ni. Orang yang menolak kebenaran ni, dia biasanya tidak menolak kebenaran akal. Akal terima benda-benda yang sepatutnya. Jadi kita kena bawakan hujah dari sudut hujah akal. Maknanya kena pandai-pandailah bagaimana kita nak bawa hujah akal itu. Sebab kalau orang tu tak terima dalil Quran, kita bawa dalil Quran pun tak faedah bagi dia. Tapi kita bawa hujah akal. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itulah di antara kepentingan kita mempelajari daripada sudut mantik, Doktor. Ilmu mantik itu cukup penting. Sebenarnya itulah yang juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali untuk mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan mantik agar kita mampu bukan hanya sekadar kita berlandaskan mengeluarkan dari daripada Al-Quran ataupun hadis, kita mampu juga untuk menjawab persoalan-persoalan yang memerlukan kepada logik akal kita, insya-Allah. Jadi saudara betul sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan pada Puan Ram Desaru. Kita beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada saudari Izzara. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah penyebab akidah itu berpunca dalam salah memilih rakan sebaya? Kebanyakan anak remaja akan banyak mencari rakan untuk meluahkan dan banyak masa akan diluangkan bersama rakan mereka. Bagaimana peranan ibu bapa dalam isu ini yang kadang sibuk bekerja tanpa mempedulikan anak mereka dan tidak menjadikan anak-anak remaja sebagai kawan karib, menyebabkan itu menyumbang kepada rosaknya akhlak jika anak mereka tersalah memilih rakan sebaya mereka. Mohon pandangan Ustaz, terima kasih. Jadi kita lihat dalam konteks pada zaman sekarang, Doktor. Anak-anak zaman sekarang ni apa-apa merujuk pada sahabat-sahabat. Kadang-kadang bukan sahabat-sahabat yang dikenali pun, sahabat-sahabat menerusi alam maya sebagainya. Itu kadang-kadang tersalah memilih rakan-rakan. Ada juga yang merujuk kepada sahabat-sahabat yang bukan berlandaskan agama Islam. Adakah ini juga punca kerosakan akidah? Silakan. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas landasan agama teman rapat dia, kawan karib dia. Seseorang itu berada di atas landasan akhlak kawan karibnya. Jadi perkataan ini menunjukkan bahawa kawan-kawan itu adalah penting. Jadi kalau anak-anak kita kawannya itu orang yang merokok, kesan dia anak kita juga akan merokok. Kalau kawan-kawan anak kita tu orang yang tidak solat, maka dia akan memberi kesan. Kenapa anak kita nak solat sedangkan dia tengok kawan-kawan dia tak solat. Kalau kita suruh anak kita tutup aurat pakai seluar panjang tapi kawan-kawan dia semua pakai seluar pendek, kenapa dia nak pakai seluar panjang? Kawan dia elok je pakai seluar pendek, tak ada apa pun. So dia akan mempengaruhi. Jadi sebab itu kewajipan kepada kita ibu bapa, tanggungjawab besar, iaitu kita nak kena perhatikan juga kawan anak-anak kita itu. Satu. Yang keduanya, kesibukan masa. Kita biasa sibuk, tetapi janganlah kesibukan kita itu sampai kita mengabaikan tanggungjawab. Kerana tanggungjawab kita ialah qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu daripada azab api neraka
dan jagalah ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Jadi janganlah, yalah, kita kena cari masa lah. Cari masa, kita kena buat program untuk anak kita, ya. Kita sibuk, ya, apa program yang sesuai untuk anak kita. Itu perancangan kita lah sebagai ibu bapa untuk pastikan anak-anak kita terdidik dengan akhlak yang baik, dengan akidah yang betul. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi doktor, sedikit tambahan pada persoalan tersebut. Apa pula pandangan doktor berkaitan dengan ada segelintir ibu bapa yang dia apabila anak-anak datang bertemu untuk bertanyakan soalan-soalan agama kepada mereka, tetapi mereka suruh anak-anak ni pergi merujuk pada orang lain sebabkan mereka tidak ada kefahaman tentang agama tersebut. Pandangan doktor? Bagus bila mana ibu bapa tak tahu, dia suruh rujuk kepada orang lain. Tetapi janganlah terlalu umum sangat siapakah orang tu, kan? Jadi maknanya kalau boleh pastikan orang yang ibu bapa nak suruh anak rujuk itu orang yang ada ilmu. Jadi anak tanya, oh bapa kenapa agama kita begini? Okey, bapa tak mengaji dalam, bapa tak boleh. Jom kita jumpa dengan Tok Imam. Jom lepas maghrib nanti ada kuliah, kita dengar kuliah maghrib. Lepas kuliah maghrib semai isyak kita jumpa dengan ustaz, kita tanya ustaz tu. Okey. Mana kita tunjuk jalan. Gitu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahui. Kalau kita duk sibuk, Pak, saya ada soalan ni. Ya, ada apa? Kita duk main mesej, duk WhatsApp, apa semua, duk Telegram, duk main game dalam ni. Ya, pergi tanya orang lain lah. Kan? Anak kita pun buka komputer, cari soalan. Tunjuk ke Google. Google ke apa ke. Yang jawab tu orang yang ada pemikiran liberal. Pemikiran liberal dalam masyarakat Islam. Dia jawab, anak kita faham macam tu. Dan bapa suruh rujuk benda lain. Dia cari yang tak betul, tempat yang salah. Ya? Dia pergi rujuk kepada kawan-kawan dia. Kawan memang yang dah tak betul. Kan? Anak tanya kenapa kita semayang. Pergi tanya orang lain. Pergi tanya kawan. Kenapa kita nak semayang? Kawan kata tak kena semayang sebenarnya. Yang penting yakin. Yakin kan. Jadi akhirnya anak mendapat jawapan yang salah. Jadi ibu bapa tak boleh jawab, tak apa, tak ada masalah. Bawa anak-anak kepada orang yang betul, yang ahli untuk bagi jawapan. Maknanya bawa kepada imam-imam, bawa kepada para ustaz, para ustazah, banyak orang lah. Banyak bawa kepada pegawai-pegawai agama di jabatan agama, ya. Mana kita boleh cari, beli buku-buku yang berkualiti, ya, yang baik, buku daripada Jakim, ya, jabatan agama. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi kepada ibu ayah sekalian, antaranya salah satu lagi cara mudah untuk kita nak berikan ilmu kepada anak-anak kita adalah dengan menonton rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini. Setiap pagi sekiranya anak-anak ada kelapangan, kejut, bersama-sama untuk berada pada pagi ini untuk melihat, menonton sendiri rancangan ini agar sama-sama mendapat ilmu. Kerana apa? Seorang ayah, tanggungjawab nafkahnya itu bukan hanya sekadar memberikan harta, bahkan ilmu agama buat ahli keluarganya, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak balik ke persoalan berikutnya daripada Puan Sal Rasik Cici. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang mendorong seseorang hingga akidahnya jadi terpesong? Keduanya, apa hukumnya mendatangi tukang sihir untuk mengubati sihir yang dihadapinya dan mempercayai sesuatu yang keramat seperti kubur, pokok, haiwan dan keris lama yang kononnya memberi manfaat serta menyembah dan memuja selain dari Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia beragama Islam. Bagaimana dengan akidahnya selepas itu? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Namun Ustaz, sebenarnya soalan tersebut adalah soalan orang kata apa, kita nak tangguh sebentar jawapannya sebab kita ingin melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3 ini. Jadi saudara penonton sekalian, ingin tahu jawapannya, pastikan jom sama-sama kita saksikan menerusi 30 minit ekstra eksklusif menerusi TV9 dekat di hati. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bertemu sebentar saja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu di dalam siaran langsung rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini bersama dengan saya Da'i Luqman dan juga yang berbahagia yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir. Kita pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan perosak akidah. Alhamdulillah sudah betul sekalian, rupa-rupanya selama ini kita masih lagi kurang cakna berkaitan dengan perkara-perkara yang mampu untuk merosakkan akidah. Selalunya kita hanya mendengar perkara-perkara berkaitan dengan perkara yang membatalkan akidah, tetapi jarang-jarang untuk kita dengari perkara-perkara yang mampu untuk merosakkan akidah yang pada akhirnya mampu juga untuk menjadikan akidah kita terbatal. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, seperti biasa boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen sidang penonton sekalian, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Puan Sal Rasid Cikci kita daripada Facebook yang bertanyakan dua soalan. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan apakah yang mendorong seseorang hingga akidahnya jadi terpesong, dan yang keduanya apakah hukumnya mendatangi tukang sihir dan juga perkara-perkara khurafat yang lain, adakah itu juga menyebabkan berlakunya kerosakan kepada akidah. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perkara yang mendorong seseorang hingga akidahnya jadi terpesong. Ia berkait dengan soal ilmu, soal kefahaman kita. Kalau kita mempunyai kejelasan dari sudut ilmu, insya-Allah akidah kita akan terpelihara. Tetapi kalau kita tidak jelas dari sudut ilmu, maka sinilah kita akan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita, boleh merosakkan akidah kita. Yang keduanya, kita lihat masalah tukang sihir. Masalah tukang sihir ni kita kena jauhi. Sebab itu para ulama menyebutkan antara ilmu yang haram dipelajari adalah ilmu sihir. Pelik, para ulama ni patutnya ilmu ni pelajarilah. Tapi ulama tidak membenarkan, bahkan mengharamkan kita mempelajari ilmu sihir. Dan kita disuruh supaya menolak sihir. Misalnya disebut di dalam hadis Nabi SAW, kelebihan kita membaca suratul Baqarah, antara kelebihannya disebut bahawa tukang sihir tidak mampu menembusi orang yang membaca suratul Baqarah. Maknanya kita sebagai seorang yang beriman tidak ada kaitan dengan sihir, tidak ada kaitan dengan amalan sihir, tidak ada kaitan dengan tukang sihir. Jadi kalau kita percaya kepada keramat kubur, keramat pokok, haiwan dan sebagainya, ini sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Tak boleh kita percaya. Kalau ada orang sakit, jomlah kita pergi kepada pokok tu, kan? Kita berdoa kat situ, tempat tu tempat barakah, kita berdoa kat situ. Kalau dia berdoa kepada pokok, itu dah syirik, kufur, batal akidah dia. Tapi dia berdoa kepada Allah di pokok tersebut. Berdoa kepada Allah di pokok tersebut pasal apa? Pasal tempat ni barakah. Adakah nas menyatakan tempat ini tempat yang berkat? Kan? Kalau di Masjidil Haram tu lain. Kalau di Masjid Nabawi tu lain. Itu memang tempat ada nas, tempat itu berkat. Tapi tak ada, ni pokok ni. Banyaklah orang kata pokok ni berkat, pokok ni berkat. Kan? Lepas tu ada tengah jalan pun barakah ni. Duduk tengah jalan ni. Kan? Kereta lalu lalang dan sebagainya. Jadi ini tak boleh. Sebab itu dia jadi rosak akidah dan terbatalnya akidah, kan? Sebab dia memuliakan satu tempat yang tidak sepatutnya dimuliakan. Misalnya bila kita baca dalam Al-Quran dalam surah Nuh yang disebut tentang Yaghus wa Ya'uq wa Nasra wa qad adallu katsira, tentang berhala-berhala yang namanya Yaghus, yang namanya Ya'uq, yang namanya Nasra. Ada 5 berhala itu yang disembah. Asalnya mereka ni orang soleh. Asalnya orang soleh. Yaghus, Ya'uq, Nasra ni asalnya orang soleh. Tetapi apabila mereka mati, masyarakat mereka sayang kepada orang soleh ini, maka mereka membuat cadangan, kita muliakan mereka, kita buat gambar mereka, patung mereka. Maka bila mereka masuk ke dalam tempat ibadat, mereka nampak gambar patung Yaghus, Ya'uq, mereka rasa semangat nak melakukan ibadat. Generasi ni habis. Datang generasi kedua, ketiga, akhirnya syaitan membisikkan supaya
menyembah. Itu je berlaku tu. Pasal asalnya benda yang agama tak benarkan tapi mereka buat sikit. Jadi kita kata tempat tu barakah, pokok tu barakah, kita berdoa kat situ. Mula-mula berdoa kepada Allah. Tapi datang generasi anak, ayah kami kalau ada masalah dia pergi berdoa kat pokok tu, minta kat pokok tu. Itu berlaku syirik. Ini membatalkan akidah. Mula-mula rosak akidah tapi akhirnya membatalkan akidah. Jadi lepas tu kita percaya kepada kerih lama ya. Kalau simpan kerih ni insya-Allah rezeki murah. Kalau simpan kerih ni insya-Allah kita akan jadi kebal. Ini semua kepercayaan yang bertentangan dengan agama ya. Satu contoh lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Quraisy ni dia ada kepercayaan kepada satu pokok ya. Saya teringat satu pokok ni. Dia bila ada dia pergi pada pokok ni dia akan yu'alliquna aslihatahum, mereka akan gantung senjata-senjata mereka. Maknanya ada kepercayaan lah pada pokok tu, gantung senjata dan sebagainya. Maka sahabat-sahabat ni baru masuk Islam, dia ada kesan lagi kepada kepercayaan keramat pokok dan sebagainya itu. Maka sahabat-sahabat minta kalau Rasulullah boleh tentukan pokok mana yang mereka nak buat macam jahiliah dulu. Nak pergi letak senjata dan sebagainya pokok tu. Maka Nabi SAW jawab sebagaimana jawapan Nabi permintaan kaum Nabi Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami Tuhan-Tuhan sebagaimana bagi puak nu pun Tuhan juga. Mana ada lagi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kamu percaya pada pokok tu, percaya pokok ni, percaya kepada kerih ni, itu sudah membatalkan akidah ya. Kita seolah menjadikan benda lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyembah dan memuja ya. Atad'una min dunillah. Katakanlah apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kita berdoa selain daripada Allah, ini membatalkan akidah kita ya. Jadi kita nak jaga supaya kita tidak melakukan perkara yang sedemikian. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi sidang putus sekalian, perkara-perkara yang pada asalnya khurafat mampu juga menjadi salah satu sebab akhirnya seseorang itu berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi yang bagus doktor, kita ada pemanggil di talian pada saat ini, Tuan Abdullah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Abdullah? Baik. Alhamdulillah, silakan dengan soalan pagi ini insya-Allah. Ada dua perkara Ustaz. Okey. Pertama sekali, tak lama lagi kita akan sambut Maulidur Rasul kan. Jadi ada di antara umat Islam yang pertikaikan Maulud itu sendiri. Jadi dia kata tidak ada di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak mengajar tentang Maulud ni. Jadi apa pandangan Islam sekarang ni? Dan lagi satu ialah tentang kafir mengkafir kerana tak sealiran pegangan mazhab ataupun kepercayaan. Tapi kita sama-sama sembahyang di Masjidil Haram masa naik haji dan umrah. Tapi kita masih lagi kafir mengkafir. Di sana kita tak berani pula kata orang tu kafir, orang ni kafir. Minta penerangan daripada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Abdullah. Kita dua soalan yang cukup menarik. Yang pertama sekali, Maulidur Rasul berkaitan dengan ada segelintir yang mengatakan bahawa perkara tersebut tidak ada nas yang dilakukan oleh zaman Nabi pada zaman Nabi SAW. Dan yang kedua berkaitan dengan kafir mengkafir ini juga merujuk kepada kadang-kadang ada juga puak-puak seperti mana Syiah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya ni. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita buat pada hari ini memang tidak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang kita buat pada hari ini tidak lebih daripada majlis ilmu. Ya, majlis ilmu. Kita buat banner sambutan Maulidur Rasul. Ya, ceramah perdana oleh Dai Luqman. Kan? Itu jelah. Kalau tak buat Maulidur Rasul pun ceramah juga. Kuliah ada juga ya. Jadi dia majlis ilmu semata-mata, ya. Majlis ilmu semata-mata. Jadi majlis ilmu ni disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana tema dia sambutan Maulidur Rasul, tajuk ceramah itu berkenaan dengan Nabi, akhlak Nabi, perangai Nabi, ya, apa yang Nabi ajar itu jelah.
Dia tak ceritalah pasal ilmu matematik enggak ada. Dia cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat apa yang masyarakat kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik yang dibenarkan dalam agama kerana dia adalah majlis ilmu. Tapi kalau kita buat sambutan Maulid Rasul ya, malam ni Rasulullah hadir bersama dengan kita sediakan satu kerusi kosong untuk Rasulullah. Kemudian tambah lagi untuk Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab. Lepas tu belah sini pula Osman, untuk Ali, lepas tu tambah lagi. Macam. 10 kerusi untuk 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Yang ni tuan-tuan bukan majlis ilmu dah. Ini sudah mengarut. Tak betul. Kalau sambutan Maulid Rasul yang macam tu, yang tu kita tolaklah. Ya. Tapi kalau sambutan majlis ilmu, ya, nak cerita pasal Nabi, kuliah pun antara Maghrib dengan Isyak, lajaklah sikit pasal nama dia kuliah perdana ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah kerana dia majlis ilmu ya. Baik. Kemudian kadang-kadang oleh kerana cuti Maulid Rasul tu, masyarakat kita buat program. Ya, Maulid Rasul tu dia cuti. Hari tu cuti. Apa program kita nak buat? Sebab masyarakat kita ni, dia kalau tak buat program, dia pelik pula. Dia pelik tu dan dia tak isi masa. Dia duk main game dan sebagainya. Jadi surau masjid dia kena aktif membuat program pada hari cuti tu. Maknanya kita buat pertandingan bercerita tentang Rasulullah. Maknanya bila kita dah buat program sekarang ni, kita nak buat hari berapa tarikh lahir? 12 Rabiul Awal tu cuti, tarikh tu 29 10 ni lah. 29 cuti tu hari Khamis tu. Maknanya surau masjid dah wawar, kita nak buat pertandingan bercerita. Setiap kena bawa cerita 5 minit. Baca. Jadi dia kena cari cerita pasal Nabi, dia beli buku pasal Nabi, Google tengok aku nak buat cerita apa ni. Cerita terbaik diberi hadiah RM300. Budak-budak sekolah anda. Seronoklah. Seronok. Pasal kita nak perkenal dia dengan Nabi. Jadi dia baca, ayah cerita ni boleh tak, kan? Tambah ilmu, masya-Allah. Ilmu. Jadi sambutan Maulid Rasul kalau macam tu, ahlan wa sahlan, silakan. Satu yang baik. Walaupun Nabi tak buat. Betul tu. Kan? Pasal tidak dilarang Nabi. Kita nak tengok macam tu konsep tu ya. Baik. Yang kedua tadi tentang yang berkaitan dengan kafir mengkafir tu, kita nak rehat sebentar. Jadi sidang betul sekalian, yang ke mana-mana teruskan bersama dengan kami rancangan Tanya Ustaz sebentar saja lagi, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan, berbual, mencari jawapan berkaitan dengan topik perosak akidah. Jadi alhamdulillah sidang penonton sekalian, sedar tak sedar kita sudah pun berada di dalam segmen ataupun blok terakhir kita untuk episod kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa 1001 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu-ilmu yang kita dapat peroleh pada hari ini mampu untuk dijadikan sebagai pedoman untuk kita memperbaiki kualiti dan juga mutu Islam dan juga iman kita, insya-Allah. Jadi sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen sidang betul sekalian, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima dua persoalan daripada Tuan Abdullah kita dan alhamdulillah persoalan yang pertama sudah pun terjawab berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul, dan soalan yang kedua yang berkaitan dengan sifat ataupun perbuatan kafir mengkafir sesama Islam yang tidak bersehaluan ataupun bersealiran daripada sudut akidah. Bagaimana pandangan doktor? Silakan. Baik, perbuatan mengkafirkan orang Islam ya, kemudian dibalas balik kafir mengkafir, ini satu perbuatan yang tidak baik dan tidak wajar diamalkan dalam masyarakat Islam. Kita berbeza, tapi perbezaan kita itu dalam cabang-cabang. Umat Islam bersatu dalam soal dasar akidah. Kerana dalam akidah ni ada juga cabang dia. Kita bersatu dalam soal tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah.
Kita bersatu bahawa syurga neraka benar, hari kiamat benar. Kita bersatu bahawa Al-Quran, ya, Al-Quran ni, ya, kalamullah, kitab Allah, pegangan kita. Ya. Jadi kita ada kesatuan itu dasar yang menyatukan kita. Kemudian kita ada perbezaan cara nak tafsir Al-Quran, cara nak faham hadis. Orang ni kata yang ni bid'ah, orang ni kata tidak bid'ah. Macam orang kata ni tak boleh sambut Maulid Nabi, yang ni kata boleh. Tak apa, itu perbezaan, ya. Perbezaan itu cabang-cabang, ya. Jadi janganlah sampai kita kata tahap kafir mengkafir di antara satu dengan yang lain, ya. Kerana neraca kita ialah man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim ila akhir hadis. Sesiapa yang solat sebagaimana solat kami, nampak berdiri, rokok, sujud tu solat Rasulullah lah. Dan wastaqbala qiblatana, menghadap kiblat kami, menghadap ke arah Kaabah. Wa akala dhabihatana, dia makan sembelihan kami, fadzalikal muslim, itu adalah orang muslim. Jadi kita kafirkan orang, dia tu semayang, kita kafirkan dia. Rasulullah kata siapa semayang kami, dia Islam. Tiba-tiba kita kafirkan. Pasal apa? Pasal dia tak usolli. Allah. Dia tak usolli je. Dia tak kata usolli. Ni semua sesat ni, kafir ni. Allahu Akbar. Kan? Dia pula kata kita yang usolli ni sesat. Pasal apa? Nabi tak kata usolli, pergi kata usolli. Sesat ni ahli neraka, kata usolli. Allahu Akbar. Ya. Kecil sangat. Ya. Pemikiran otak kita ni kecil sangat. Ada benda-benda yang macam ni kita nak bawa kepada bergaduh. Ya. Jadi janganlah sampai kafir mengkafir. Cuma kita rasa tidak sesuai itu okey. Maknanya kita ada cara faham kita, ya, cara faham kita macam ni. Kita ni orang yang luar tu jangan bawa fahaman yang bercanggah dengan cara faham kami. Cara faham kami ni tak lawan dengan Quran, tak lawan dengan hadis. Kami ada ulama-ulama kami yang hafal Quran, yang faham Quran, yang faham hadis. Tak ada masalah. Kami tak kacau cara kamu. Kamu cara di manakah, kami tak kacau. Kamu ada ulama yang faham Quran hadis, tak ada masalah. Ikutlah cara kamu. Kami tak akan petikai di tempat kamu. Yang kami kacau, kamu masuk tempat kami dah pegang macam ni, majoriti dah ada undang-undang, kamu kacau, yang tu yang jadi bergaduh. Ya, wallahu a'lam. InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Abdullah tersebut. Jadi doktor, sedikit persoalan doktor, berkaitan dengan isu semasa dari aspek anak muda zaman sekarang tentang kepercayaan kepada horoskop. Adakah ianya mampu menyebabkan rosaknya akidah? Horoskop ni makna kita percaya kepada tarikh, ya. Tilikan bintang. Tilikan bintang, ya. Ini satu perkara yang tidak benar, ya, tidak benar. Macam mana bintang tu boleh tahu, ya? Dia bagi dah tarikh seminggu tu contohnya, tarikh seminggu, ya. Maknanya kamu akan mendapat kejayaan dan sebagainya, ya. Kita pun rasa seronok, ya. Minggu ni, bulan ni kamu akan menghadapi kesedihan, ya. Kita pun bersedia, ya, betul. Berlaku sungguh. Tayar kereta pancit. Kita betul lah. Tafsiran tu betul, horoskop tu betul. Tuan-tuan, itu semua satu perkara yang tidak benar. Kerana apa? Kerana bintang tidak tahu perkara gaib. Orang yang buat benda tu dia tidak tahu perkara gaib. Dan yang buat tu pun secara umum. Ya, secara umum. Dia tak bagi tahu spesifik. Dia buat seminggu ke sebulan ke. Tiap-tiap minggu akan ada benda baik, tiap-tiap minggu akan ada benda tak baik kena pada kita. Ya. Jadi dia kata kamu akan mendapat benda baik. Adalah benda baik dalam minggu tu dapat. Kan? Dapat orang belanja, alhamdulillah ni benda baik. Kan? Adalah benda tak baik, hilang pensel ke pen ke benda tak baik. Oh. Tak, mana tak perlu kita percaya benda tu dan ia merosakkan akidah kita. Ya, ia merosakkan akidah kita. Kerana tidak tahu perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak tahu perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mendedahkan perkara gaib ini melainkan kepada illa man irtada min rasul, melainkan kepada sesiapa yang Allah redha, yakni di kalangan para rasul. Rasulullah dia boleh bagi tahu perkara gaib kerana itu ada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada wahyu, tak boleh tahu bagi tahu perkara gaib. Da'i Luqman tak ada wahyu, tak boleh beritahu perkara gaib. Ya, tak ada siapa-siapa. Horoskop ke, tukang tilik ke. Ini kalau kita pergi, kita percaya, kita boleh merosakkan akidah kita. Dan dalam hadis Nabi SAW disebut man atakahinan, sesiapa datang kepada tukang tilik, ya, dia tanya fasaddaqahu, dia benarkan apa tukang tilik itu kata,
disebut di dalam hadis tidak diterima solatnya selama 40 hari kalau tak salah. Ya. Makna rosak akidah dia tu. 40 hari solat dia tak terima. Dia datang kepada tukang tilik, dia tanya, dia percaya apa tukang tilik tu kata. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi mudah-mudahan kita terlindung daripada sifat-sifat ataupun perkara-perkara seperti mempercayai horoskop tersebut, terutamanya daripada kalangan anak-anak muda kita. Jadi ibu ayah, pastikan kita memantau anak-anak kita agar tidak ataupun mereka tidak mempercayai perkara-perkara yang mampu untuk merosakkan akidah tersebut. Jadi yang mengatakan doktor, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan daripada yang berkata doktor berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini tentang perosak akidah. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jaga iman kita supaya tidak rosak. Antara perkara yang boleh merosakkan iman kita itu ialah faham liberalisme, ya, yang melanggar nas agama, yang menghalalkan, yang mempertikaikan ayat Quran, mempertikaikan hadis Nabi, ya, tak sesuai pada zaman sekarang, ya. Ayat faraid itu tak sesuai. Kuasa suami menceraikan isteri tak sesuai dah zaman sekarang. Patutnya sama-sama isteri boleh ceraikan suami, suami ceraikan, barulah adil, ya. Jadi itu boleh merosakkan akidah kita, ya. Kita percaya kepada horoskop, percaya kepada tukang tilik, percaya kepada benda-benda ni keramat, ya. Kalau doa kat tempat tu mustajab, ya, kat pokok tu, dekat batu itu, ini boleh merosakkan akidah kita. Bukan sekadar boleh merosak, boleh membatalkan akidah kita. Tidak ada iman. Kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada dia merosak ataupun membatalkan akidah, kita kena jaga sungguh-sungguh. Kerana itu kita disuruh memperbaharui iman kita. Selalulah kita ucap kalimah la ilaha illallah dan kita banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila kita berselawat, Allah memberi rahmat, Allah berselawat, Allah memberi rahmat dan kita akan diberi cahaya petunjuk dengan lebih mudah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian. Terima kasih Ustaz di atas kesimpulan ringkas tersebut. Jadi mudah-mudahan mendapat manfaat buat kita bersama. Jadi insyaAllah sidang penonton sekalian, Ustaz sebagai merahmati pertemuan kita pada pagi ini, boleh Ustaz akhirkan dengan sedikit bacaan doa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira doktor, yang bagus doktor di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat padanya dan juga mohon dihalalkan ilmu yang diberikan pada ini doktor. Mudah-mudahan kami semua mendapat manfaat dan juga keberkatan di sebalik ilmu yang telah dikongsikan berkaitan dengan proses akidah. Jadi sudah betul sekalian, sama-sama kita memperbaiki akidah kita dengan memperbanyakkan zikir la ilaha illallah dan juga memperbanyakkan selawat ke atas baginda SAW. Jadi sidang betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan temu janji kita esok dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru bersama dengan moderator kita Da'i Aiman dan juga panel kita iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim dengan topik yang cukup menarik daripada tafsir Al-Quran dari surah Al-Fat, iaitu surah yang membawa maksud kemenangan ayat 8 hingga 14. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan kemenangan tersebut, sama-sama kita dapatkan jawapannya pada esok hari. Jadi terima kasih di atas perkongsian, di atas pertemuan kita pada pagi ini dan insya-Allah mudah-mudahan Allah tautkan rasa kasih sayang di antara kita bersama. Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.